2 surah Isra ayat yang ke 103. Ayat yang ke 103. 103 ke 101 hari ni? 101 Ustaz. 101. Oh, betul aku rasa lain macam kan. 101. 103 kelas siang tadi, 101 lah. Okay, baik. Macam doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, ayat 101, 102, 103, 104. Keempat-empat ayat ini menceritakan tentang Bani Israel dan Nabi Musa dan Fir'aun. Boleh? Okay, kita mulai satu-satu dulu. Wa dan laqad demi sesungguhnya. Laqad demi sesungguhnya. Ataina kami telah memberikan. Ataina kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa. Musa, terjemah dia, kepada Nabi Musa. Tis'ah 9. Tis'ah 9. Ayatin, tanda-tanda. Ayatin, tanda-tanda. Dalam bracket tulis mukjizat. Dalam bracket tulis mukjizat. Okey, tanda-tanda mukjizat. Bayinatin yang jelas. Bayinatin yang jelas. Fa maka is'al. Dia sebenarnya is'al tapi bila gabung jadi fas'al lah. Fas'al maka tanyalah. Fa maka is'al tanyalah. Bani Israel lah terjemah dia. Okey, tanyalah Bani Israel. Is ketika ja'ahum dia datang kepada mereka. Siapa dia? Dia Nabi Musa. Dia datang kepada mereka. Siapa dia? Dia Nabi Musa AS. Dia datang kepada mereka. Fa lalu ataupun maka qala dia berkata. Nabi Musa AS, bukan dia, maafkan saya. Qala telah berkata lahu kepadanya, iaitu kepada Nabi Musa. Telah berkata kepadanya, kepada Nabi Musa, Fir'aun, oleh Fir'aun. Okey, telah berkata kepada Nabi Musa oleh Fir'aun, ini sesungguhnya aku la'azunnuka benar-benar menyangka kamu. La'azunnuka benar-benar menyangka kamu. Ini kata-kata Fir'aun pada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, mashuran, terkena sihir. Mashuran, terkena sihir. Disihir, terkena sihir, semua boleh lah. Puan Izawani, terjemahkan Puan Izawani ayat 101 ni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa 9 tanda-tanda mukjizat yang jelas. Maka tanyalah Bani Israel ketika dia datang kepada mereka. Lalu telah berkata kepada Nabi Musa oleh Fir'aun, sesungguhnya aku menyangka kamu, wahai Musa, telah terkena sihir. Okey, terima kasih Puan Izawani. Surah ni surah Isra, surah Makkiyah. Allah ceritakan kisah Nabi Musa, Fir'aun dan Bani Israel pada Nabi SAW untuk pujuk hati Nabi SAW. Seolah-olah Allah nak beritahu, bukan kau je kena reject, bukan kau seorang je ditentang, bukan kau seorang je orang tak suka, bukan kau seorang je nak dihalau. Nabi Musa dulu pun menghadapi masalah yang sama juga. Jadi Allah SWT menyampaikan kisah-kisah ni untuk menguatkan hati Nabi, mengukuhkan hati Nabi SAW. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Izali boleh? Muka surat 235. Muka surat 235 ayat 120. Boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan semua kisah rasul-rasul kami menceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami meneguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih Tuan Haji Izal. Allah kata kami telah menyampaikan kepadamu wahai Nabi Muhammad kisah rasul-rasul in order to we come with it your heart. Nak tenangkan hati Nabi, pujuk hati Nabi SAW. Orang berniaga, contohlah ni, orang berniaga, dia berniaga bisnes dia tak laku, orang tak beli produk dia, sedih tak? Sedih lah, dah keluar modal, dah bagi masa, dah bagi tenaga, tapi tak ada orang beli produk dia. Sedih tak? Sedih. Maka disampaikan pada dia kisah-kisah peniaga-peniaga yang dah kaya hari ni, peniaga-peniaga yang dah jadi jutawan hari ni, disampaikan pada dia kisah-kisah peniaga yang kaya hari ni, yang jadi jutawan hari ni, mereka dulu pun menghadapi benda yang sama. Bukannya hari pertama buka kedai berniaga, pum tu datang ramai-ramai orang beli. Tak. Tahun pertama, tahun kedua, mereka pun struggle dalam bisnes mereka. Kejap ada orang beli, kejap tak ada orang beli, hampir-hampir nak kena tutup, pernah lingkup, contoh. So sekarang, mereka dah jadi orang yang percaya. Jadi, disampaikan kepada peniaga yang baru tadi, lumrah dalam niaga awak akan menghadapi hari-hari suram, hari-hari muram, hari-hari kosong, tak ada orang datang kedai awak. Ni biasa dalam alam perniagaan. Jadi bila dia dengar kata-kata macam tu, dia pun terpujuk hati dia. Okey, tak apalah kalau macam tu. Maknanya benda ni bukan berlaku pada aku seorang. Ramai lagi peniaga-peniaga menghadapi ujian yang sama macam ni juga. Contoh, Nabi Muhammad SAW, apa persamaan Nabi dengan Nabi-Nabi sebelumnya? Tabligh, menyampaikan. Nabi Muhammad bila menyampaikan dakwah, orang reject. Orang tak nak terima, orang tak nak dengar. Sedih tak? Oh, memang sedih sungguh. Memang sangat-sangat sedih. Jadi Allah pujuk Nabi SAW dengan mengatakan kena reject, kena kutuk, kena kecam. Nabi-Nabi dulu pun menghadapi benda yang sama. Bahkan tempoh masa mereka lagi lama bandingkan tempoh masa engkau. Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Bila Nabi terlibat dalam bidang dakwah, maka ayat kisah-kisah para Nabi macam ni, bila disampaikan pada Nabi, sangat-sangat memberi kesan pada hati Nabi SAW. Contoh, kita bukan orang bisnes, kita makan gaji. Kita kerja makan gaji swasta ke kerajaan ke tak kisah. Kita rajin ke malas ke, bulan-bulan tetap dapat gaji. Sekerbok, seketul. Okay? Kita perform ke tak perform tempat kerja, dapat gaji macam biasa juga. Ni contoh. Jadi untuk orang kerja makan gaji macam kita, tiba-tiba datang orang cerita kat kita, kisah hidup seorang yang struggle dalam bisnes. Setelah 2-3 tahun dia struggle dalam bisnes dia, sekarang dia dah jadi jutawan. Jadi apa kaitan kisah tu dengan kita? Apa kaitan kisah tu dengan kita? Halwa telinga, tu je lah. Sedap, dah. Esok kita pergi kerja macam biasa. Balik macam biasa dia setengah petang. Tak ada kaitan pun dengan hidup kita. Contoh. Tapi kalau kita seorang peniaga yang susah nak dapat untung, rasakan nak dapat untung, nak balik modal pun terkial-kial. Bila orang sampaikan kisah jatuh bangun seorang jutawan yang dulunya struggle dalam perniagaan, kisah tu memberi inspirasi tak? Yes. Kisah tu memberi inspirasi. Kisah tu memberi motivasi. Kisah tu dapat menenangkan jiwa. Kisah tu dapat mengubah kesedihan. Sebab apa? Sebab kita businessman juga. Kita berniaga juga. Okay? Apa kaitan saya nak sampaikan? Kita tidak terlibat dalam bidang dakwah. Kita tidak sungguh-sungguh mengajak manusia pada Allah. Kita tidak sungguh-sungguh mengajak manusia cinta ke akhirat. Jadi kita tak rasa peritnya kena reject. Kita tak rasa pedihnya kena kecap. Kita tak rasa kecewanya bila orang tu kata macam-macam kat kita. Kita tak rasa benda tu. Orang yang berdakwah, ajak manusia pada Allah, ajak manusia pada agama, dia dapat cacian, makian, kutukan, hinaan, dia dapat benda macam ni. Sedih tak? Sedih. Tengah-tengah dia sedih, tengah-tengah dia kecewa, dia datangkan pada dia kisah-kisah para Nabi yang turut pernah bersedih, kecewa, duka cita dengan umat dia. Jadi kisah macam ni menjadi sumber inspirasi bagi diri dia. Jadi kita tak ajak orang lain lah. Aku dengar kisah ni sumber inspirasi ke ataupun sekadar halwa telinga? Pahala dapat, jangan risau. Kita dengar kisah para Nabi dalam Quran, pahala dapat. Kita dengar kisah para Nabi daripada sirah-sirah, pahala dapat. Tapi adakah kisah ni hanya sekadar halwa telinga kita ataupun jadi sumber inspirasi pada kita? Sumber inspirasi untuk buat apa? Berdakwah, ajak manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran kisah Nabi Musa disampaikan berkali-kali.
Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Quran 136 kali. Kenapa tujuan dia? Masa Nabi berdakwah, kena reject, Allah sampaikan sikit kisah Nabi Musa. 2-3 bulan, Nabi dakwah lagi, kena reject, orang kata macam-macam, sampai ke pula kisah Nabi Musa yang lain. Jadi banyak tempat berlaku kisah Nabi Musa dalam Quran untuk pujuk Nabi SAW. Nabi Musa adalah bahasa Koptik lama. Terjemah Musa dalam bahasa Koptik lama, mu tu air, sa tu kayu. Sebenarnya Allah bagi nama ni sejak azali lagi lah. Quran ni telah pun wujud, ayat Quran telah pun ada sejak bumi tak ada lagi, Quran dah ada dah. Cuma dari sudut sebab musababnya, Allah buat isteri Fir'aun, Asiyah, yang ambil Nabi Musa, jumpa Nabi Musa dalam kotak kayu dalam sungai Nil yang mengalir di istana Fir'aun. Maka dibagi Nabi Musa sempena nama kotak dan kayu, Musa. Mu tu air, sa tu kayu. Kenapa jadi Musa? Sebab gabungan air dan kotak kayu. Okey? Dalam bahasa Arab, Musa tu pisau cukur. Musa tu di mana pisau cukur? Pisau cukur kepala tu, Musa agak bahasa Arab. Okey, tukang gunting pun bagi Musa juga. Dia sudah bahasa Arab. Padahal Musa ni nama asal bukan nama Arab. Dia adalah nama Koptik lama, nama bangsa Ibrani. Okey? Allah bagi pada Nabi Musa alaihissalam 9 tanda mukjizat. Apa 9 tanda? Apa 9 tanda mukjizat? Kita cari sama-sama. Siapa ingat nak sebut 9 tu? Siapa ingat 9 tu? Kita share sama-sama. Apa dia? Tongkat, Ustaz. Tongkat. Okey. Kita tulis Nombor 1, tongkat. 2. Lagi? 2, tangan bercahaya. Boleh? Tangan bercahaya. Ini yang kedua. Okey. Tongkat dengan tangan ni kat mana? Tengok surah Al-A'raf. Tolong baca Tuan Haji Muhammad Fazlan, surah Al-A'raf. Boleh? Surah Al-A'raf, muka surat 164. Ayat 106, 107, 108. 106, 107, 108. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa suatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Okey. Besar. Okey, cukup. Okay. Kedua lah. Pertama, tongkat campak jadi ular. Pertama, tongkat campak jadi ular. Kedua, tangan keluar cahaya. Boleh? Ketiga, Allah bagi kemarau yang panjang kepada kaum Fir'aun. Kemarau yang panjang. Tolong baca dia, Puan Salasiah boleh? Puan Salasiah Abdul Murad. Page 165. 165. Okey. 165, Puan Salasiah. Ayat yang ke 130. Boleh? Puan Salasiah. Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pengajaran. Okey. Terima kasih Puan Salasiah. Negeri Mesir tak pernah kemarau. Kalau kemarau 2-3 minggu, 2-3 bulan biasalah. Tapi Allah buat kemarau 3 tahun. Dalam tafsir mengatakan 3 tahun. Sebab mereka reject Nabi Musa, Allah buat kemarau 3 tahun. Itu tanda daripada Allah yang Nabi Musa tu benar-benar Nabi. Allah tak suka perbuatan mereka reject Nabi Musa, Allah bagi kemarau. Yang keempat, tolong baca Puan Salmiah, muka surat 166, ayat 133. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah, iaitu air minuman berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.
Terima kasih Puan Salmiah. Tapi bagi saya terjemah taufan tu salah. Minta maaf banyak. Terjemah Apa taufan dia? salah. Ya? Betul. Tahu apa Ustaz? Tahu apa? Banjir. 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 Mungkin orang tu nak terjemah taufan, dia terjemah literal. Tapi taufan bahasa Melayu apa? Taufan bahasa Melayu? Puan Salmiah, taufan bahasa Melayu apa dia? Taufan bahasa Melayu. Angin kuat kan? Angin Ya, puting angin beliung. kuat menerbangkan rumah binatang. Tu taufan bahasa Melayu. Pernah dengar ke kisah Nabi Musa dengan Fir'aun? Allah datangkan puting beliung. Fir'aun dan orang-orang dia terbang dengan puting beliung tersebut. Pernah dengar ke Puan Salmiah? Tak ada. Tak ada. Jadi taufan kat sini orang putih terjemah the flood, banjir, bukan taufan. Boleh orang lain macam mana orang lain? Saya rasa kebanyakan terjemah Melayu, terjemah bahasa Melayu, dia akan terjemah tu taufan tu taufan. Salah. Taufan dalam bahasa Arab dipanggil hasiba. Hasiba Hasiba tu angin yang bertiup berserta dengan batu-batu. Tu taufan. Kat mana surah Al-Mulk. Tolong baca Puan Tamsiah boleh Puan Tamsiah surah Al-Mulk. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Tu angin taufan. Muka surat 563 ayat 17. 563. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kamu sudah berasa tenang bahawa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan angin ribut yang berbatu kepadamu. Namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Taufan lah tu. Angin ribut berserta dengan batu. Ni baru taufan. Hasiba. Ataupun dia panggil sorsorin. Sama juga. Sorsorin. Kejap saya cari muka surat. Puan Suraya Haidar, tolong baca boleh Puan Suraya Haidar? Ada Puan Suraya Haidar? Ada Ustaz. Page berapa? 566 ayat nombor 6. 566 ayat nombor 6. Ayat Dalam 6. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin taufan yang sangat sejuk. Okey, nampak tu baru angin taufan. Terima kasih Puan Suraya Haidar. So apa perkataan dia? Sorsorin atiyah. Furious violent wind. Itu baru nama angin taufan. Adapun tufan, ayat kita sekarang, ayat yang dibaca tadi oleh Puan Salmiah tadi, ayat 133 tu bukan tufan tu terjemah taufan, banjir. Banjir. Boleh jadi mana-mana terjemah bahasa Melayu terjemah taufan tak tepat lah. Tak tepat. Ataupun bahasa mudah salah. Banjir dengan taufan beza, langit bumi beza dia. Banjir kat darat. Atas tanah, taufan ni diterbangkan ke udara. Okey, jadi nombor 3, nombor 4 banjir. Nombor 5 belalang. Belalang datang merosakkan tanaman-tanaman mereka. Nombor 6 kutu. Kutu datang dalam bekal makanan, dalam tempayan, simpanan makanan mereka. Kalau belalang ni, dia merosakkan tanaman-tanaman kat atas tanah, kat kebun ladang mereka. Mari kutu ni, habis bila stok-stok makanan dalam rumah mereka pun diganggu kutu-kutu. Nombor 7 kutu, nombor 8 katak. Allah buat mereka didatangi katak yang sangat banyak. Okey, katak yang sangat banyak. Buka bekas minuman ada katak, buka bekas makanan ada katak. Mereka nak duduk tidur, nak duduk atas tempat tidur mereka ada katak. Bayangkan, kita katak seekor dalam bilik. Bilik besar, katak seekor je. Serabut malam tu tak boleh tidur. Kena yang jadi pelik lagi, call bomba. Siar bomba. Mari rumah jauh-jauh. Kenapa? Dah lah umur tingkat 17. Bomba mari, halau katak. Ekor je katak. Ni banyak ekor ni. Allah buat Bani Israel ditimpa katak banyak ekor. Mari buat ganggu mereka. Walaupun tak gigit sampai berdarah mati, tak ada lah. Tapi duduk kat tempat makan, duduk kat tempat tidur, dalam bekas makanan, dalam bekas minuman. Tak boleh hidup. Yang ke-8, Allah binasakan mereka dengan darah.
Darah tu maksudnya Allah buat hidung mereka tiba-tiba berdarah. Allah buat telinga mereka tiba-tiba berdarah. Dalam bekas makanan mereka tiba-tiba ada darah. Dalam bekas minuman mereka tiba-tiba ada darah. Nak minum, jangan harap nak minum lah. Darah setitik pun tak lalu minum. Ni banyak darah dalam bekas minuman. Nombor 8. Yang ke-9, Allah binasakan harta-harta mereka. Allah binasakan harta-harta mereka. Okey, termasuklah juga dengan mereka. Allah buka 12 lorong untuk membinasakan mereka dan harta-harta mereka. Kat mana binasakan mereka dan harta mereka? Page yang sama juga. Puan Rohana Hamzah, tak nak baca boleh? Puan Rohana Hamzah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Page Muka berapa tadi Ustaz? 166. 1566. Ayat 136 dan 137. 166 ayat 36 dan 37. Sekejap Ustaz. 166 ayat 36. Ayat 36. 136 dan 137. 136, 137 Ustaz ya? Ya. 136. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami pun menghukum mereka. Maka kami menenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya, tidak mahu memikirkannya. 137. Dan kami wariskan kepada kaum Bani Israel yang telah tertindas itu daerah-daerah timur bumi Palestin dan daerah baratnya yang kami telah melimpahkan keberkatan padanya. Kalimah Allah, janjinya yang baik telah sempurna ditunaikan kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka semasa mereka ditindas oleh Fir'aun. Dan kami telah hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya serta apa yang mereka telah bangunkan berupa bangunan-bangunan yang tinggi. Okey, terima kasih Puan Rohana. Ni kebinasaan harta. Fir'aun dia rasa dia takkan hancur binasa, tapi Allah binasakan harta dia. Inilah mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Musa untuk menunjukkan Nabi Musa ni benar-benar Rasulullah, bukan datang tangan kosong mengaku sebagai Nabi, bukan. Kebinasaan harta ni Allah tipukan kepada mereka setelah Nabi Musa berdoa kehancuran untuk mereka. Tengok surah Yunus, muka surat 218. Tolong baca Puan Zakiah boleh? Puan Zakiah. Puan Zakiah ada? Puan Nur Zakiah Ismail. Ada Ustaz. 218 ayat 88. 218. 88. 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesar kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia daripada jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya." Terima kasih Puan Zakiah. Sama Ustaz. Ayat kita sekarang Allah kata Allah bagi pada Nabi Musa alaihi salam 9 mukjizat. Tapi mukjizat Nabi Musa 9 je ke? Ada lagi? Selain 9 ni ada lagi? Puan Siti Nolis, tolong baca Puan Siti Nolis. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Muka surat 8 ayat bawah sekali. Muka surat 8 ayat bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi sebenarnya merekalah yang menzalimi diri sendiri. Mukjizat ke bukan? Puan Siti Nolis. Mukjizat. Mukjizat. Mereka duduk kat padang pasir, tak ada makanan. Allah turunkan makanan free. Manna wassalwa. Mukjizat ni.
Yang kedua, sebelum baca dia Puan Rahimah, muka surat sebelah dia, muka surat 9 boleh Puan Rahimah. Muka surat 9, ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60. Boleh Puan Rahimah, ada Puan Rahimah. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Izali, terjemahkan boleh Tuan Haji Izali. Muka surat 9, ayat 60. Boleh Ustaz. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah daripada rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan membuat kerosakan. Okey. Mujizat agak ni. Terima kasih Tuan Haji Izali. Mujizat agak ni. Ambil tongkat, pukul kat batu, pom, keluar air daripada batu tersebut. Mujizat ke bukan? Mujizat. Kemudian, Nabi Musa AS, kaum dia bergaduh mengenai kes pembunuhan. Masing-masing tak nak ngaku siapa yang bunuh. Maka tanya Nabi Musa, macam mana Nabi Musa? Ada kes bunuh ni, tak tahu siapa bunuh. Maka Nabi Musa kata, Allah suruh sembelih lembu seekor. Mereka bertanya, lembu macam mana? Maka Nabi Musa pun jawab, tak tua sangat, tak muda sangat. Tanya lagi, jenis macam mana? Dia lembu yang warna kuning. Yang mata tengok, sedap mata memandang. Tanya lagi, lembu macam mana? Maka Nabi Musa kata, lembu yang Allah suruh tu adalah lembu yang tak pernah digunakan untuk bajak tanaman, tak pernah digunakan untuk siram tanaman, yang tidak ada cacat celah, tidak ada tompok-tompok padanya. Barulah mereka jumpa lembu tersebut. Lepas jumpa lembu, mereka sembelih. Lepas mereka sembelih, mereka ambil badan lembu tu, pukul kat si mayat hidup balik. Badan lembu tu, anggota badan lembu, mereka pukul kat mayat yang mati tu. Mayat mati tu hidup balik. Mujizat ke tak? Mujizat. Mujizat. Puan Insawani, tolong baca Puan Insawani, muka surat 11, ayat 72-73. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah menyingkap apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami, iaitu Allah, berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan si mati itu hidup kembali. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memikirkannya. Okey, terima kasih Puan Insawani. Mujizat ke bukan? Mujizat tu. Kenapa Allah sebut 9 je? Okey, soalannya ialah, kenapa Allah sebut 9 sahaja? Kenapa Allah sebut 9 ni sahaja? Sedangkan campur ni jadi 12. Itu tak kira lagi yang Nabi Musa lalui bersama dengan Nabi Khidir. Ikan dibuat bekal mati, hidup. Ikan tu melompat-lompat masuk ke, melompat-lompat ke apa tak tahulah, menyelusuri masuk ke pantai balik. Tengok mujizat Allah bagi pada Nabi Khidir, tahu masa depan. Itu semua mujizat tu Allah tunjukkan pada Nabi Musa AS. Kenapa? Jawab soalannya ialah, kenapa Allah mention 9? Jawapannya, 9 kita bincang sekarang adalah 9 mukjizat untuk Nabi Musa tunjuk kepada Fir'aun. Fir'aun tengok 9 ni. Adapun Manna Salwa, batu keluar air, mati hidup balik ni lepas Fir'aun mati. Lepas Fir'aun mati, barulah berlaku 3 mukjizat lain tu pada Nabi Musa AS. Maknanya Bani Israel tengok berapa mukjizat Nabi Musa? Bani Israel tengok mukjizat Nabi Musa 12. 12 mukjizat Nabi Musa yang Bani Israel tengok. Dan tengok 12 mukjizat pun degi-degi lepas pada tu. Tolong baca dia. Puan Salasiah tolong baca boleh? Surah, saya nak mention 9 tu lah. An-Namal. Surah An-Namal. Surah An-Namal. Saya cari muka surat sekejap. Muka surat 377, Puan, 377. Ayat 12. 377 ayat 12. Ayat 10 sampai 12. 10 sebelah 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
10. Lemparkanlah tongkatmu, maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya rasul-rasul itu tidak takut di hadapanku. 11. Kecuali orang yang zalim, namun kemudian mengubah dirinya kepada kebaikan setelah bertaubat daripada kejahatan. Maka sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 12. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Nescaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa kecacatan. Kedua-dua mukjizat ini termasuk 9 jenis mukjizat yang akan dikemukakan kepada Firaun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik. Okey, nampak? Terima kasih Puan Sanasia. 9 mukjizat ni dikemukakan kepada Firaun dan kaumnya. Sebab tu Allah sebut 9 je. Maknanya mana wasalwa mati hidup balik batu keluar itu Firaun dan kaumnya tak tengok. Lepas tu Allah mention 9. Okey, jelas Okey, jadi Allah nak pujuk Nabi apa dia? Wahai Muhammad, kaum kau minta nak tengok macam-macam. Apa yang kaum dia minta? Apa yang kaum baginda sallallahu alaihi wasallam minta? Tolak kaji balik. Tolong baca Tuan Haji Muhammad Fazlan 291 boleh? Tuan Haji Muhammad Fazlan 291. 291 boleh? Ayat kejap Minggu lepas kita bincang ayat tu, kita ulang kaji balik. Ni kaum dia minta, kaum Nabi Muhammad minta macam-macam. Ayat 90 sampai 93. 90 sampai 93. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Rasulullah SAW sebelum engkau memancarkan mata air daripada bumi untuk kami, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan sungai yang mengalir deras di celah-celahnya, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan dengan kami, atau engkau mempunyai sebuah rumah dibuat daripada emas, atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad SAW, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa yang diangkat menjadi rasul? Okey, terima kasih Tuan Haji Muhammad Fazlan. Sama-sama. Apa yang mereka minta? Macam-macam mereka minta. Nak tu, nak ni, baru kami percaya kat kamu ni rasul. Maka Allah kata apa dia? Tak payahlah sibuk-sibuk nak tunaikan permintaan mereka tu, wahai Muhammad. Dulu Nabi Musa aku bagi 9 mukjizat. Aku betul-betul bagi. Aku bagi 9 mukjizat untuk tunjuk pada Firaun dan kaum dia yang Nabi Musa tu betul-betul Nabi. Mereka terima tak? Tak terima juga. Sebab tu Allah mention ayat ni. Okey? Mereka minta mukjizat kamu macam-macam. Tak sampai 9 pun. Zaman dulu ada seorang Nabi, aku bagi pada dia 9 mukjizat. Kaum dia beriman, tak beriman juga. Jadi Allah nak pujuk Nabi dengan mengatakan, jangan sedih kalau mereka tak beriman. Jangan sedih bila aku tak bagi mukjizat pada engkau. Sebab kalau aku bagi pun, belum tentu mereka akan beriman. Okey. Siapa yang tengok mukjizat ni? Bani Israel. Semua mereka tengok. Bukan sekadar 9. 12 tu semua Bani Israel tengok. Bahkan dalam tafsir, ada mengatakan lah, dalam tafsir ada riwayat mengatakan, batu berjalan bawa lari baju Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mandi kat tempat yang tersembunyi di sebalik batu, bukalah pakaiannya, letak baju kat batu. Bila selesai mandi, batu tu bawa lari baju Nabi Musa alaihissalam. Mereka sebelum ni, orang Mesir pada masa tu, sekarang pun samalah setengah tempat. Mereka biasa mandi ramai-ramai. Laki mandi ramai-ramai, perempuan mandi ramai-ramai, tempat asing-asing lah. Perempuan mandi tempat perempuan, laki mandi tempat laki. Bila Nabi Musa alaihissalam tak nak mandi dengan mereka. Tak nak pakai baju lah. Bila tak nak pakai baju mandi dengan mereka, maka mereka tuduh Nabi Musa alaihissalam ada penyakit. Antara penyakit yang mereka tuduh ada pada Nabi Musa adalah angin pasang. Jadi, mereka tuduh Nabi Musa ada penyakit. Nabi Musa satu hari mandi, letak pakaian kat batu tu buat lari. Bila batu tu buat lari, Nabi Musa AS terpaksa kejar batu tu. Jadi orang yang ada penyakit angin pasang ni,
senang nampak lah. Walaupun dia tutup sikit ke, nampak kesannya pasang tu. Jadi bila Nabi Musa AS berlari, ambil baju dia balik, maka tahulah mereka yang Nabi Musa sebenarnya tidak ada pun apa yang mereka tuduh tersebut. Cerita tu dalam tafsir, bukan ayat Quran. Ayat Quran dia mention sikit je. Tolong baca Tuan Haji Rashid boleh? Tuan Haji Rashid tolong baca surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Kita muka surat sekejap. Surah Al-Ahzab. Okay, surah Al-Ahzab, page terakhir ya. Muka surat 427. 427 ayat yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya daripada tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia orang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Okey, terima kasih Tuan Haji Rashid. Ayat tu ada kaitan dengan tuduhan Bani Israel. Yang tuduh Nabi Musa tu bukan orang Kipti. Ni sama-sama Bani Israel. Sama-sama Bani Israel, mereka menuduh Nabi Musa AS ada masalah tu lah, angin pasang tu. Sebab tu Nabi Musa AS mereka kata tak nak mandi ramai-ramai dengan mereka. Lalu Allah Ta'ala bersihkan Nabi Musa AS dengan tuduhan, daripada tuduhan tersebut. Cuma riwayat-riwayat dalam hadis Nabi SAW mengatakan batu yang menutup baju Nabi Musa sehingga Nabi Musa AS tak boleh nak ambil baju dia. Tapi dalam tafsir, bukan hadis Nabi, tafsir lah Israiliyat, batu tu buat lari baju Nabi SAW. Jadi bila batu tu buat lari baju Nabi SAW, maka Nabi Musa AS, batu tu buat lari baju Nabi Musa AS, mereka nampaklah sebenarnya Nabi Musa tidak sebagaimana mereka tuduh. Jadi batu tu berlari ke tak berlari? Ada tafsir kata ya, ada tafsir kata tidak termasuk dalam tafsir. Sebab tu saya tak mention lah batu berlari tadi. Sebab dia bukan ayat Quran. Quran hanya mention Allah bersihkan Nabi Musa daripada apa yang mereka tuduh. Okey, sambung balik ayat kita, muka surat 292. Muka surat 292. Allah Ta'ala, Nabi Musa AS kata, Fir'aun kata pada Nabi Musa, aku rasa engkau ni kena sihir wahai Musa. Mereka tuduh Nabi Musa AS kena sihir. Sedangkan mereka pun tahu tuduhan tu tidak berasas. Kenapa tidak berasas? Mereka tahu ilmu sihir pada masa tu hanya boleh dipelajari oleh kaum Kipti dan kaum Kipti hanya ajar kaum dia saja. Nabi Musa Bani Israel, macam mana dia tahu? Macam mana Nabi Musa AS tahu buat ilmu sihir? Sekejap dia tuduh Nabi Musa kena sihir. Sekejap mereka tuduh Nabi Musa kena sihir. Sekejap Nabi Musa tukang sihir. Jadi bagaimana orang tu, dia kena sihir ke dia tukang sihir? Dalam bab tuduhan pun mereka pening kepala. Macam mana mereka nak sepakat terhadap tuduhan yang mereka lontarkan pada Nabi Musa AS. Maka Fir'aun kata, aku rasa engkau ni kena sihir. Aku rasa engkau ni kena sihir. Sekejap kata kena sihir, sekejap kata gila. Tuduhan tak konsisten. Bila tuduhan tu tak konsisten, tak boleh sabit kes lah. Bila tuduhan tu tak konsisten, tak boleh sabit kes. Tak boleh nak kata dia gila ataupun tak boleh nak kata dengan tepat dia kena sihir. Orang gila, orang kena sihir. Tapi mereka tuduh Nabi Musa kejap gila, kejap sihir, kejap tu, kejap ni. Tolong baca dia, Puan Salmiah tolong baca boleh? Surah apa ya saya nak dikira? Surah Syu'ara, muka surat 368. 368. Okey. Ayat yang ke-23 sampai 27. 23 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan seluruh alam itu? Dia Musa menjawab, Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. 5. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, adakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? 6. Dia Musa berkata, dia Tuhanmu,
dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. 27, dia Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutuskan kepada kamu benar-benar orang gila. Okey. 28, Fir'aun, Ustaz. Cukup. Okey. Nampak? Baik. Bawah dia sikit Puan Samia. Bawah dia sikit ayat 34. 34. Dia Fir'aun berkata kepada para pembesar di sekelilingnya, sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang yang pandai ilmu sihir. Terima kasih Puan Samia. Dikejak penyihir, kejak tu, kejak ni, tak konsisten tuduhan mereka pada Nabi, tuduhan dia pada Nabi Musa alaihissalam. Apa jawapan Nabi Musa bila Fir'aun tuduh dia tukang sihir? Sambung ayat baru. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Musa. Qala, dia telah berkata, laqad, demi sesungguhnya, alimta, engkau telah mengetahui. Alimta, engkau telah mengetahui. Engkau tu dia refer pada Fir'aun lah. Alimta, engkau telah mengetahui. Ma tidaklah boleh. Tak terjemah ma, nak terjemah ma tu tidaklah boleh. Ma tu nak terjemah apakah pun boleh juga. Ni kehebatan bahasa Arab ni. Ma tu nak terjemah tidaklah boleh. Ma tu nak terjemah apakah pun boleh. Tidaklah anzala menurunkan. Haulai mukjizat ini. Terjemah haulai ini kan, plural untuk ini. Kita terjemah mukjizat ini. Tidaklah menurunkan mukjizat ini. Okey. Illa melainkan Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit-langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit-langit dan bumi. Basair, yang jelas nyata. Terjemah basair, yang jelas nyata. Basair berasal pada perkataan observe. Observe tu perhati. Jadi bila orang perhati betul-betul mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Musa, benda tu akan jelas bagi mereka bukan Nabi Musa tukang sihir, memang betul-betul daripada Allah. Dan ini sesungguhnya aku, ni kata-kata Nabi Musa, ini sesungguhnya aku, la'azunnuka meyakini engkau, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, masbura, akan dibinasakan. Tolong terjemahkan dia, Puan Tamsiah Syuaib. Kita dah baca boleh Puan Tamsiah Syuaib? Boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, demi sesungguhnya engkau telah mengetahui, tidakkah menurunkan mukjizat-mukjizat ini, melainkan Tuhan langit-langit dan bumi yang jelas nyata, dan ini sesungguhnya aku menyakiti engkau, wahai Fir'aun. Meyakini engkau, wahai Fir'aun, akan dibinasakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Tamsiah. Nabi Musa alaihissalam, ketika mana Fir'aun tuduh dia, kau ni kena sihir, aku rasa kau kena sihir. Nabi Musa jawab apa? Aku yakin engkau mengetahui sangat-sangat yang mukjizat-mukjizat ni diturunkan daripada Allah, Tuhan langit dan bumi. Kau kata mukjizat aku ni sihir. Kenapa penyihir kau tak boleh kalahkan aku? Kalau kau kata mukjizat aku ni sihir, kau suruhlah tukang sihir lain buat macam aku juga. Suruh mereka buat keluar tangan, keluar cahaya. Suruh mereka lawan kemarau yang Allah turunkan. Allah bagi katak belalang kutu, suruh mereka guna sihir mereka lawan balik benda tu. Tak boleh lawan. Jadi Nabi Musa AS kata, engkau tahu sangat, engkau yakin sangat apa yang aku tunjukkan pada engkau, dia adalah mukjizat yang sangat-sangat jelas. Ianya mukjizat. Bukan sihir, bukan rekaan, bukan santau, bukan. Kenapa Nabi Musa cakap macam ni? Sebab setiap kali mereka ditimpa musibah, orang-orang Fir'aun ni, mereka suruh Nabi Musa doa. Mereka suruh Nabi Musa doa. Mereka kata Nabi Musa gila. Mereka kata Nabi Musa kena sihir. Tapi bila ada masalah, suruh Nabi Musa doa. Pelik ke tak pelik? Kalau baca Puan Izzawani,
Muka surat 166 tadi. Page, kita dah banyak refer muka surat 166 hari ni. Muka surat 166 ayat 134. Ayat 133 cerita pasal banjir, kutu, belalang, katak, darah tadi 133. Sekarang baca 134. Boleh Puan Islam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila azab tersebut menimpa mereka, mereka merayu dengan berkata, "Wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami dengan pangkat Nabi yang diberikannya kepadamu, yang menjadikan permohonanmu sentiasa makbul. Sesungguhnya jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, pastilah kami akan beriman kepadamu dan sudah tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu." Terima kasih Puan Islam. Orang Islam hari ni, walaupun tak semayang, walaupun banyak kekurangan, orang Islam hari ni walaupun tak solat, banyak kekurangan, kaki buat dosa maksiat, tapi orang Islam hari ni sekali-kali takkan pergi kat tokong, kat kuil, kat gereja, suruh pendeta-pendeta agama tu tolong doa. Pernah tak tengok orang Islam buat macam tu? Orang Islam tu tak semayang, tak puasa, pergi kat gereja, suruh padri tolong doa. Tak ada. Kecuali dia murtad lain lah. Orang Islam ada masalah, bagi kat kuil, batu kif, nak raya esok lusa, suruh sami kat batu kif tolong doa. Supaya masalah dia selesai. Orang Islam tak ada buat perangai macam tu, walaupun dia orang tak semayang. Kerana apa? Orang Islam, seteruk mana pun dia tetap yakin berhala-berhala tu palsu. Benda-benda sembahan orang kafir itu semua palsu. Jadi sesekali orang Islam, sekali pun tak akan suruh pendeta-pendeta agama lain berdoa untuk mereka. Sebab kita yakin salah 100%. Firaun dan kaum dia kata Nabi Musa gila, kena sihir. Tapi ada masalah suruh Nabi Musa doa. Apa maknanya? Ada masalah suruh Nabi Musa doa. Apa maknanya? Mereka percaya Nabi Musa tu Rasulullah. Sebab tu suruh Nabi Musa doa. Kalau tak percaya, tak suruh dia doa. Settle sendiri je. Ini pertama. Sebab tu Nabi Musa kata, aku yakin engkau pun sangat mengetahui yang nikmat, mujizat Allah bagi pada aku ni bukan daripada siapa-siapa, melainkan daripada Allah. Allah je boleh bagi. Orang lain tak boleh buat macam ni. Kalau Allah bagi, baru jadi. Allah tak bagi, tak jadi. Maksudnya mereka yakin. Sebab tu dalam surah lain, Allah kata tentang mereka ni lah. Allah kata tentang mereka ni dalam surah. Tolong terjemahkan dia. Puan Rohana terjemahkan boleh? Puan Rohana Hamzah, surah An-Naml. Tamu. Tadi kita dah baca dah An-Naml. Sama sikit je lagi. Saya cari info surat je. Okay, muka surat 377. Tadi kita dah baca sampai ayat 12. 377 kan? 377. Ulang balik ayat 12, 13 dan 14. 12, 13 dan 14. 377, 13, 14. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Sekejap ya. 12, 13. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan masukkanlah tanganmu melalui leher bajumu. Nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat. Ini ialah antara 9 mukjizat yang membuktikan kebenaranmu untuk dibawa kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika keterangan-keterangan mukjizat kami sampai kepada Fir'aun dan kaumnya dengan jelas, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. 14. Dan mereka mengingkari secara zalim dan angkuh, sedangkan hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu, lihatlah bagaimana kesudahan orang yang melakukan kerusakan. Terima kasih Puan Rohana. Sedangkan hati mereka meyakini kebenaran dia. Bukan syak, bukan ragu-ragu. Bukan was-was. Mereka mengingkari Nabi Musa dalam keadaan mereka zalim dan angkuh. Sedangkan hati mereka meyakini kebenaran Nabi Musa. Yakin. Yakin kebenaran Nabi Musa. Okey? Sebab tu Nabi Musa kata, aku tahu. Engkau wahai Fir'aun tahu sangat. Apa yang Allah bagi pada aku tu diturunkan 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sihir, bukan ilmu orang lain, bukan. Okey, baik. Ma boleh dua terjemah. Satu kita terjemah ma tidaklah. Macam mana terjemah ma tidaklah? Tidaklah menurunkan
mujizat-mujizat ini melainkan Tuhan pemilik langit-langit dan bumi. Itu kalau kita terjemah, tidaklah. Yang kedua, kita terjemah apakah. Macam mana bunyi dia kalau terjemah apakah? Apakah yang menurunkan mujizat ni? Apakah, bukan nak terjemah makhluk, apakah benda ataupun apakah, siapakah yang menurunkan mujizat ni? Tak boleh jawab. Illa, terjemah ni, tidak lain tidak bukan Tuhan langit dan bumi. Apa benda lagi buat turun nikmat ni kalau bukan Allah? Tu maksud dia. Kalau bukan Allah, apa benda lagi? Apakah benda yang kamu rasa selain Rabbus samawati wal ard yang boleh buat turun nikmat ni? Jadi ma tu nak terjemah apakah boleh? Ma tu nak terjemah tidaklah boleh. Orang betul terjemah what. Okey. Ya, betul terjemah what. What have been sent down this except Lord the heavens of the earth. What? Nak terjemah dulu. Okey. Dan mujizat-mujizat yang Allah bagi pada Nabi Musa AS ni tak susah nak faham. Mereka tengok, fikir sikit, mendalami sikit, mereka tahu. Ni memang betul-betul daripada Allah. Sebab tu ahli sihir yang Fir'aun hantar untuk lawan Nabi Musa, mereka tengok Nabi Musa punya mujizat tu, tunduk beriman dengan Nabi Musa. Sebab apa? Mereka tahu. Ini bukan sihir ni. Kalau sihir, guru kami tahu. Kalau sihir, guru pada guru kami mesti tahu. Kalau sihir, guru kami mesti dah ajar pada kami. Masalahnya, kami tak tahu, guru kami tak tahu, guru pada guru kami pun tak tahu. Lalu, mereka 100% meyakini yang ni bukan sihir. Itu maksud basair, clear proof. Nabi Musa AS pula mengatakan kepada Fir'aun, walaupun lafaznya sama la'azunnuka, tetapi maksud kata-kata Nabi Musa AS kat sini, aku meyakini kamu dibinasakan. Okay, aku meyakini kamu dibinasakan. Padahal lafaznya sama, la'azunnuka. Fir'aun guna lafaz kat Nabi Musa, Fir'aun guna lafaz kat Nabi Musa, la'azunnuka. Apa tema la'azunnuka? Fir'aun guna lafaz kat Nabi Musa, aku rasa kau kena sihir. Sedangkan Nabi Musa AS guna la'azunnuka juga. Nabi Musa AS guna lafaz la'azunnuka juga kepada Fir'aun. Tapi terjemah la'azunnuka Nabi Musa ucap pada Fir'aun, terjemah dia apa dia? Yakin. Saya tak pasti terjemah tuan-tuan dan puan-puan macam mana, tapi ini terjemah yang betul. Tengok kat skrin Ni, ayat 101. Kata-kata Fir'aun pada Nabi Musa, inni la'azunnuka ya Musa mashura. Aku benar-benar menduga wahai Musa kau kena sihir. Ayat 102. Nabi Musa kata pada Fir'aun, wa inni la'azunnuka ya Fir'aun masbura. Kat sini menduga, sangkalah kan. Kat sini meyakini. Okey, jadi apa beza dia? Jawapan dia memang tu beza dia. Dalam Quran, kadang-kadang lafaz zon memberi makna yakin, kadang-kadang lafaz zon memberi makna sangka. Tu point dia. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Rahimah, tolong terjemah oleh Puan Rahimah. Puan Rahimah ada? Puan Rahimah. Assalamualaikum Ustaz. Sorry, tadi saya tengah kejar kucing Ustaz. Betul kejar kucing. Betul dapat tangkap dah belum kucing tu? Dia jatuhkan barang. Apa dia? Dia jatuhkan barang kat dapur. Dia tak ada. Kucing dalam rumah, kucing sendiri lah ni Tak, kucing mana tak tahu. Tak tahu. Okey. Beli ular kan, beli ular. InsyaAllah kucing takut masuk rumah. Surah apa ya? Maafkan saya. Allah SWT Muhammad. Dia hukum buang kucing jiran adalah harus Puan Rahimah. Hukum buang kucing jiran adalah harus. Sekiranya kucing tu menyusahkan hidup kita dan tuan rumah tak nak tanggungjawab, ambil kucing dia buang. Boleh. Muka surat 7 buat ayat yang ke-45, 44 dan 45. 45 dan 46. Ada perkataan zon kat situ. Ayat 46 tu. Muka surat 7 ayat 45 46. Ayat 46 tu allazina yazunnuna. Tu point saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 46 iaitu orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadanya.
Yakin. Tapi lafaznya zon. Okey. Terjemah dia yakin. Jadi zon, yazunnuna, yakin. Puan Zakiyah telah baca Puan Zakiyah muka surat 41. Sama juga. Ada perkataan zon tapi terjemah dia yakin. Ayat atas sekali 249. 249 ya Ustaz. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan mengujimu dengan sebatang sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Kecuali menceduk seceduk dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebahagian kecil daripada kalangan mereka. Ketika itu Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu. Mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Okey, kat mana perkataan dia? Tu, Puan, kat ujung-ujung ayat tu. Orang-orang yang meyakini kan? Ya. Tu ayat dia. Qala alladhina yazunnuna, telah berkata orang-orang yang meyakini. Nampak? Orang-orang yang meyakini. Kebiasaannya. Bukan semua. Bila ayat tu, zon tu di-refer pada orang Islam, kebanyakannya terjemah yakin. Orang kafir kadang-kadang terjemah yakin, kadang-kadang terjemah sangka. Puan Siti Nurhaliza sudah baca balik. Tengok surah Al-Kahfi semua. Surah Al-Kahfi. Ada perkataan zon. Surah Al-Kahfi ada perkataan zon. Cari surat 299. 299 ayat bawah sekali. Apprehend. They apprehend. Apprehend tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menyangka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat keluar darinya. Okey, terjemah Puan Siti Nurhaliza menyangka. Betul? Menyangka kan Puan Siti Nurhaliza, betul Menyangka. Kalau orang putih, apprehend ni apa terjemah dia? Apprehend. Okay. Understand or perceive. Okay. Ada tak siapa-siapa, Quran dia 299 ni, ayat bawah sekali terjemah yakin. Ada tak siapa-siapa? Puan Hayati pula dah. Puan Siti Nurhaliza baca tadi, orang-orang berdosa bila melihat api neraka, mereka menyangka mereka akan jatuh dalam dia. Siapa terjemah dia? 299 ayat bawah sekali yakin. Izawani, Puan Izawani raise hand. Terus macam Puan Izawani? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan melihat oleh orang yang berdosa akan neraka, lalu mereka yakin bahawa mereka orang yang jatuh ke dalamnya dan tidak mereka mendapati daripadanya tempat berpaling. Ikhtilaf ulama malam ni. Sebagai ulama mengatakan yakin, sebagai ulama mengatakan menyangka. Saya nak tahu lah, apprehend ni bahasa orang putih terjemah dia apa? Apprehend. A-P-P-R-E-H-E-N-D. Apa terjemah orang putih apprehend? Macam menyangka lah. Macam menyangka Macam menyangka. Terjemah lagi tepat yakin. Ya, Tuan Haji Izzali, apa Tuan Haji Izzali? Selalunya apprehend ni macam tangkap. Menangkap. Tangkap apa tu? Kalau ayat tu diguna biasa-biasa lah. Apprehend. Okay. Okay, tak apa. Sebenarnya kat sini yakin lagi tepat. Orang kafir dah buat dosa banyak, pergi akhirat, tengok neraka. Dia bukan rasa-rasa lagi yang masuk neraka. Dia memang yakin lah. Sebab orang kafir yang nasib tak baik kat akhirat, mereka bangkit-bangkit pada kubur. Orang kafir yang nasib tak baik kat akhirat, mereka bangkit pada kubur tu kena pikul dosa mereka masing-masing. Sedangkan orang yang baik kat akhirat bangkit pada kubur, mereka menunggang amalan mereka kat akhirat nanti.
Mereka disambut bagaikan delegasi terhormat. Jadi orang kafir sebelum masuk neraka, mereka tengok neraka, mereka rasa ke mereka yakin mereka akan masuk neraka. Tuan-tuan rasa tak kat akhirat orang kafir yang berdosa, orang kafir ataupun orang Islam yang berdosa, tengok neraka, rasa-rasa masuk neraka ke ataupun yakin akan masuk neraka? Yakin. 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 Dengan keadaan dia yang tak prepare, buat dosa maksiat banyak, takkan aku rasa aku masuk, mana ada rasa-rasa masuk. Memang yakin mereka akan masuk. Okay. Banyak lagi ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut perkataan zon ni. Okay. Perkataan zon, kadang-kadang terjemah sangka, kadang-kadang terjemah yakin. Saya cari satu ayat lagi. Watazunnuna billahi zununa. Hunalika ibtuliyal mu'minun. Watazunnuna billahi zununa. Okay. Kat sini terjemah menyangka. Tapi orang Islam kebiasaannya zon, orang Islam yakin. Tapi kat sini orang Islam terjemah dia zon menyangka dalam peperangan Khandaq. Okey, dalam peperangan Khandaq. Muka surat 419 ayat 10. Tolong baca 419 ayat 10. Tuan Haji Rashid tolong baca boleh Tuan Haji Rashid 419 ayat 10. Ayat 10 tu ada watazunnuna billahi zununa. Kat sini orang Islam tapi terjemah dia menyangka. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penghilatanmu terpukau dan hatimu menyesak sampai ke tengkorok, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Berprasangka. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Wa tazunnuna billahi zununa, kamu ada prasangka tak baik. Macam mana kita ni kata selamat, kata nak kena tolong, tak kena tolong pun. Jadi dalam Quran ada zon beri makna yakin, ada zon beri makna sangka. Jadi dalam ayat kita sekarang, kata-kata Fir'aun kepada Nabi Musa, aku rasa kamu kena sihir. Nabi Musa jawab balik pada Fir'aun bukan guna lafaz aku rasa, aku yakin kamu akan dibinasakan. Baik, kenapa Nabi Musa AS guna perkataan aku yakin kamu akan dibinasakan? Dua sebab. Pertama, Nabi Musa tahu umat-umat terdahulu bila dah banyak kali Allah tunjukkan mukjizat pada mereka, mereka tak nak beriman, nasib mereka akan dibinasakan. Yang kedua, umat-umat terdahulu juga sebelum Allah bagi mereka azab besar, Allah bagi mereka azab kecil. Allah bagi azab kecil tu supaya Melayu kata terhantuk baru terengadah. Jadi Allah buat mereka terhantuk supaya mereka terengadah. Fir'aun ni Allah dah banyak kali bagi terhantuk. Allah bagi kemarau, Allah bagi kutu, katak, belalang. Dah terhantuk, tak sedar-sedar juga, maka apa balasan sesuai? Binasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kerana doa Nabi Musa. Tadi, siapa baca tadi? Wan Zakiyah baca dah. Surah Yunus ayat 88. Nabi Musa doa, ya Allah, hancurkanlah mereka, binasakanlah mereka. Itu Nabi Musa sebut dengan yakin, aku yakin kamu akan dibinasakan. Aku yakin kamu akan dibinasakan. Okey. Para Nabi, dia tak ada cakap aku rasa-rasa. Kenapa? Kalau Nabi bercakap dengan lafaz aku rasa, maksudnya apa dia? Nabi itu tidak ada keyakinan terhadap kata-kata dia. Nabi itu tidak ada keyakinan terhadap kata-kata dia. Boleh tak kalau orang tanya Nabi soalan, orang macam ni selamat ke terselamatkan akhirat? Saya rasa diselamatkan akhirat. Ataupun seorang ustaz yang kita kata dia alim dalam bab hukum hakam. Apa hukum ni ustaz? Saya rasa wajib. Saya rasa sunat. Saya rasa makruh. Saya rasa tak dalam bab agama mana boleh main rasa-rasa macam tu. Mana boleh main rasa-rasa macam tu. Kena jawab dengan yakin. Baru nama betul Ustaz Faqih, Ustaz yang alim. Apa hukum dia? Haram. Apa hukum dia? Sunat. Apa hukum dia? Makruh. Tu baru betul-betul. Ni kalau Ustaz dia ngajar, saya rasa sunat. Saya rasa. Tak sesuai. Kalau Nabi bayangkan. Kalau Nabi main jawab, saya rasa tak selamat. Saya rasa selamat. Jadi orang kata apa punya Nabi lah ilmu. Kejap rasa. Tak. Okey. Nabi Musa AS kata pada Fir'aun, aku yakin kamu akan dibinasakan. Perkataan binasa kat sini apa dia? Perkataan kat sini binasa mathbura.
ba dan ra. Sa, ba dan ra. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 292. Kita muka surat 292 ayat yang ke-102. Okey, ayat 102 tu berbunyi wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura. Aku yakin wahai Firaun engkau akan dibinasakan. Jadi masbura tu yang ada dalam ayat 102 ni, dia punya huruf asal dia apa? Sabara. Bukan sabara. Kalau sabara tu sabar bahasa Melayu kan. Ni huruf asal dia sa, ba dan ra. Apa terjemah destruction. Sabara ni binasa. Daripada sabara ni keluarlah perkataan suburan dan juga masburan. Dr. Nurhilda, tuan baca boleh Dr. Nurhilda? Boleh Dr. Nurhilda? Surah Al-Furqan. Muka surat 361 ayat 12 dan 13. Sorry, 13 dan 14. Surah Furqan 361 ayat 13 dan 14. Dalam kedua-dua ayat tu ada perkataan subura, subura. Ada Dr. Nurhilda? Okey. Puan Suraya Haidar, tolong baca boleh Puan Suraya Haidar? Page berapa Ustaz? 361 61. ayat 13 dan ayat 14. 361. 13 dan 14. Asyaitonirrajim. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan diikat, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini suatu kebinasaan, tetapi harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Malaikat pergilah mereka. Mereka dalam neraka kata apa? Tengok neraka mereka kata apa? Mati lagi baik, mati lagi baik. Maka malaikat kata, jangan minta sekali, minta banyak kali. Tak dapat juga. Tetap kena siksa juga dalam neraka. Okey, itu perkataan sabara. Suburan tu maksudnya mendapat kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata Nabi Musa ni bukan lepas minggu 2 buat dakwah. Bukan lepas minggu 2 Nabi Musa ajak Firaun. Firaun tak nak, betul Nabi Musa kata, aku yakin kau akan binasa. Tak. Setelah berlalu lama tempoh dan setelah Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun berbagai-bagai mukjizat, reject juga, barulah sesuai. Kita ini orang kafir, kita tak pernah dakwah mereka, tak pernah cerita tentang Islam pada mereka, terus kita kata apa dia? Terus kita mengatakan kepada orang kafir tersebut, kamu ni akan dibinasakan. Kita mana tahu? Esok lusa dia masuk Islam, dia taubat, lagi bagus pada kita, mana kita tahu. Okey, sama ayat baru, page 292, ayat yang ke-103. Fa maka, arada dia mahu, dia Fir'aun, dia mahu, an untuk, yastafizahum, mengusir mereka, Nabi Musa dan Bani Israel lah. Min daripada al-ar, bumi kat sini bumi Mesir lah. Falalu ataupun maka, okey. Aghraqnahu, kami tenggelamkannya, ya Firaun. Wa dan man orang yang ma'ahu bersamanya, okey, bersama Firaun, jami'an kesemuanya. Tuan Haji Rashid tolong baca boleh Tuan Haji Rashid? Tuan Haji Rashid tolong baca. Maka dia iaitu Fir'aun mahu untuk mengusir mereka daripada bumi. Maka kami tenggelamkannya dan orang yang bersamanya kesemuanya.
Okey, terima kasih Tuan Haji Rashid. Ayat ni Allah nak pujuk Nabi dengan cara apa? Wahai Muhammad, orang Mekah sekarang dah usir engkau. Orang Mekah sekarang berusaha untuk halau engkau daripada kota Mekah ni. Halau dengan cara halus lah. Mereka bukan halau secara literal. Kalau halau secara literal, pergi. Keluar pada kota Mekah ni, jangan duduk sini, tak nak tengok muka kamu. Tu halau secara literal. Mereka halau secara halus maksudnya, mereka bagi tekanan, penindasan, kezaliman pada Nabi dengan sahabat-sahabat. Di dalam masa yang sama, mereka tak bagi juga Nabi dengan sahabat-sahabat hijrah. Sebab tu sahabat-sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau orang tanya, orang Mekah ni ke Madinah, mereka nak hijrah ke mereka diusir? Orang Mekah ni, daripada Mekah ke Madinah, mereka sendiri yang nak hijrah ke atau mereka diusir? Macam mana nak jawab? Tuan-tuan dan puan-puan. Orang Mekah. Berhijrah. Berhijrah. Okay. Memilih untuk berhijrah. Okey. Jawapan dia dua-dua betul. Nak kata berhijrah boleh, diusir pun boleh. Sebab Quran sebut diusir juga. Tolong baca dia, Tuan Haji Aziz, tolong baca boleh? Tuan Haji Aziz Dahari. Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Saya cari muka surat sekejap. Muka surat 337 ayat 39-40. 337 ayat 39-40. Dalam kita dengar terjemah tu sama-sama, ada perkataan diusir. 337 ayat 39 dan 40. Bismillah. Ya, mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. 40. Iaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya kerana mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Okey, ada perkataan diusir kan? Okey. Diusir. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Okey, nampak Jadi kalau orang tanya Nabi dengan sahabat-sahabat daripada Mekah ke Madinah berhijrah ke diusir? Jawapan dia apa? Dua-dua. Hijrah pun ya, diusir pun ya. Masa hari pertama Nabi dapat wahyu, isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha bawa Nabi jumpa Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal pada Nabi? Kalaulah umur aku panjang dan aku sihat. Kalaulah umur aku panjang dan aku sihat, nescaya aku akan bersama-sama dengan kamu, memeluk agama kamu ketika mana kaum kamu halau kamu. Maka Nabi SAW tanya, aku kena halau ke nanti? Maka Waraqah bin Naufal jawab, tidak ada mana-mana Nabi yang bawa sebagaimana kamu bawa, melainkan akan dihalau daripada kaum dia. Jadi Nabi diusir, cuma diusir dengan cara yang halus lah, bukan secara direct. Bos dia nak buang kita, dia tak suka kita, dia tak boleh buang direct. Nanti dia tak suka kita atas sebab peribadi. Contohlah, dia tak boleh nak main buang macam tu je, kita report pejabat buruh baru dia tahu. Jadi apa cara dia? Dia bagi kita tekanan kerja. Suruh kita buat kerja banyak. Orang lain nak cuti, dia bagi. Kita nak cuti, dia tak bagi, dia tak luluskan. Jadi dia bagi tekanan dengan cara macam tu, sebenarnya dia nak buang kita lah. Okey, baik. Allah cakap pada Nabi dalam ayat ni, sebagaimana Fir'aun dulu, dia nak halau Nabi Musa, apa berlaku pada dia? Allah binasakan. Macam itulah juga wahai Nabi Muhammad, kaum kau nak halau kau. Kaum kau nak usir kau. Apa bakal berlaku pada mereka? Sebagaimana Allah binasakan Fir'aun dengan sebab nak usir Nabi, Allah hantar pada dia. Macam itulah juga kaum-kaum menempah kebinasaan, menempah kehancuran bila mana mereka nak usir, nak halau Nabi yang dihantar kepada mereka. Jadi ayat ni nak pujuk Nabi SAW dengan mengatakan, siapa-siapa nak usir para Nabi, siapa-siapa nak halau para Nabi, yakinlah mereka sedang menuju ke arah kebinasaan. Jadi Allah pujuk Nabi SAW dengan cerita macam ni, nak beritahu surah ni surah apa? Surah Makkiyah. Masa surah ni turun, Nabi tak hijrah lagi ke Madinah, dan masa surah ni turun, majoriti
orang-orang Mekah adalah musyrikin. Nabi dengan sahabat-sahabat golongan minoriti. Masa tu Mekah dikonquer oleh orang-orang musyrikin. Okey, jadi Allah nak bagi berita gembira kat Nabi, masa ayat ni turunlah. Sebagaimana mereka yang halau para Nabi beroleh kebinasaan, macam itulah juga mereka yang cuba nak halau kamu, nak usir kamu akan beroleh kebinasaan. Ayat macam ni banyak dalam Quran. Tengok surah Ibrahim. Tolong baca dia. Puan Mai Zaitun tolong baca surah Ibrahim. Ayat 13. Surah Ibrahim ayat 13. 257 ayat 13. Boleh Puan Mai Zaitun 257 ayat 13. Boleh. Boleh masuk ni. 13. Betul? Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu daripada negeri kami, atau kamu kembali memeluk agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. Okey. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Di Nabi-Nabi dulu pun sama. Bila mereka berdakwah, kaum mereka akan halau mereka. Maka Allah kata apa pada para Nabi yang nak kena halau tu, yang nak dihalau tu? Kami akan binasakan orang-orang yang zalim yang cuba nak usir kamu. Di ayat kita sekarang, Allah nak kita cerita pada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi dah tahu dah kisah ni sebelum ni. Allah nak cerita pada Nabi Muhammad, Fir'aun, walaupun dia berkuasa, dia rasa dia boleh halau Nabi Musa suka hati. Tapi, dia tak tahu ke yang Allah lebih berkuasa pada dia. Allah boleh binasakan siapa yang Allah nak binasakan. Jadi seolah-olah, Fir'aun dia nak binasakan Nabi Musa. Tanpa dia sedari, dia yang dapat kebinasaan. Bukan Nabi Musa dapat kebinasaan. Orang Mekah, mereka nak halau kau, usir kau. Tapi tanpa mereka sedari, mereka yang akan beroleh kebinasaan. Allah tenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang beriman bersama Fir'aun keseluruhannya. Bukan sekadar di lautan tersebut, bukan sekadar di lautan tu sahaja mereka binasa. Bangunan-bangunan yang mereka bina semuanya dibinasakan. Okey, sambung ayat 104 baru kita cerita. 104, ayat 104 Wa dan kulna kami katakan. Kulna kami katakan min daripada ba'dihi sesudahnya, itu sesudah kematian Fir'aun dan orang-orang yang beriman dengan dia, li Bani Israel kepada Bani Israel. Uskunu tinggallah kamu. Uskunu tinggallah kamu. Al-ar di bumi ini Mesir dan Palestin. Al-ar di bumi ini Mesir dan Palestin. Fa maka iza apabila Ja'a datang wa'dul akhirah janji akhirat. Wa'dul akhirah janji akhirat. Ji'na kami akan datangkan. Ji'na kami akan datangkan bikum dengan kamu lafifa bersama-sama together. Lafifa bersama-sama. Okey, tolong terjemahkan dia ayat baru kita sekarang. Tolong terjemahkan dia. Puan Rahimah, terjemahkan Puan Rahimah. Ayat 104 ni. Ada Puan Rahimah? Ada Ustaz. Tapi tak sempat lah Ustaz. Saya baca je yang... Boleh. Baca terjemah biasa boleh. Tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. 104. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, nescaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur bau. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Allah kata, kami berfirman kepada Bani Israel. Kami berfirman kepada Bani Israel, lepas Allah binasakan Fir'aun, tinggallah kamu di bumi ini. Perkataan dia adalah uskunu. Uskunu terjemah dia tinggal. Perkataan uskunu berasal pada perkataan sakinah. Biasa dengarkan sakinah? Sakinah itu ketenangan.
Jadi kenapa tempat tinggal dipanggil uskunu? Sebab tempat paling tenang bagi kita adalah rumah kita sendirilah. Masjid, masjid tak cakap lah, masjid bukan tempat tinggal kita. Masjid memang tempat tenang pun, tempat ibadat, tempat baca Quran, tempat solat sunat, memang masjid. Tapi tak ada orang tinggal masjid 24 jam. Dia mesti balik rumah, ada anak isteri kat rumah, makan masa maju kat rumah, takkan buat semua kat masjid kan. Di tempat tinggal, dia panggil uskunu. Sebab tu dalam Quran ada perkataan maskanah. Maskanah ni ditujukan kepada tempat tinggal. Okey. Kenapa? Padahal bahasa Arab ada perkataan baitun, rumah. Baitun, rumah. Tapi dia panggil maskanah juga. Sebab apa? Tempat kita beroleh ketenangan. Rumah kan? Pergi rumah orang kaya, pergi rumah kawan-kawan, pergi rumah mak ayah sendiri, pergi rumah anak sendiri. Walaupun rumah tu banglo, rumah besar. Tapi kan rumah kita tak bebas nak buat apa saja dalam rumah tu. Rumah kita walaupun rumah kecil je. Contohlah ni, rumah biasa je. Rumah flat 3 atas sekali. Tak ada lift nak naik tangga. Rumah tu rumah kita. Kita nak terbongkang pagi sampai malam. Kita nak tengok TV lama-lama. Kita nak buat apa saja. Suka hati rumah kita. Kita tidak tertakluk dengan undang-undang siapa-siapa. Tak ada pantang larang rumah kita sendiri. Contoh. Rumah orang lain, rumah mak ayah ke, rumah anak kita ke, rumah abang kita, rumah adik kita. Walaupun besar mewah. Betul kan? Tak boleh nak buat suka hati. Tak boleh nak pakai suka hati. Rumah kita nak pakai baju apa, tak pakai baju. Tak apa rumah kita. Contoh. Itu panggil tempat tenang. Okey, itu bukan pembincangan kita sebenarnya. Sekadar selingan. Allah kata pada Bani Israel, tinggallah kamu di bumi ini. Sebagaimana aku berjanji pada kamu, Bani Israel, aku akan bagi kamu, mewariskan tanah pada kamu. Macam itulah sekarang, aku telah tunaikan janji aku pada kamu. Perkataan yang kita nak highlight kat sini, uskunu, tempat tinggal. Bila Allah nak tolong sesuatu kaum, Allah bagi dia tempat tinggal pada mereka. Allah bagi tempat tinggal yang tenang, yang damai bagi mereka. Tengok muka surat 257. Tadi Puan Mai Zaitun dah baca ayat 13. Sekarang kita nak review ayat 14. Sekarang kita nak review ayat yang ke-14. Tolong baca dia. Puan Zakiah Ismail, boleh? Puan Zakiah, 257 ayat 14. Tadi Puan Mai Zaitun baca ayat 13. Sekarang baca 14. Ataupun 13 dengan 14. Lagi kita nampak jelas. Boleh, Puan Zakiah? Boleh Ustaz, ke 257 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu daripada negeri kami atau kamu kembali memeluk agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. Dan kami pasti akan mendapatkan kamu, kami akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Demikianlah orang-orang yang takut menghadap kepada kehadratku dan takutkan ancamanku. Okey, ni kat skrin tu point saya. Wala nuskinan, ayat kita sekarang, uskunu. Allah cakap pada Bani Israel, tinggallah kamu. Sebab Firaun dah mati kan. Tinggallah kat Mesir dengan Palestin tu. Ni untuk Nabi-Nabi yang kena halau, Allah kata kat Nabi tu, nanti kami akan binasakan mereka dan kami akan bagi kamu tempat di bumi. Tempat mereka halau kamu tu akan jadi milik kamu. Nampak? Mekah asalnya milik orang kafir yang halang Nabi berdakwah, halang Nabi amal agama. Tapi apa berlaku? Mekah jadi milik Nabi dengan sahabat-sahabat. Sampai sekarang jadi milik orang Islam. Nampak? So, negeri kamu ni, wahai orang-orang Bani Israel, sekarang milik Firaun. Dia buat suka hati apa dia nak buat pada kamu. Nanti Allah akan bagi tempat tu, tempat tenang bagi kamu. Kamu nak ibadat banyak mana pun, nak mengajar mana pun, nak simpan janggut panjang-panjang, nak pakai purdah, nak pakai tudung labuh, tak ada orang halang kamu. Itulah tempat paling tenang. Kita duduk kat negara yang kita bebas nak sembahyang banyak mana, bebas nak pakai pakaian agama macam mana. Kita nak simpan janggut ke, nak pakai purdah ke, nak belajar agama pagi, petang, siang, malam, nak hantar, nak belajar agama, tak nak masuk sekolah biasa, tak ada masalah. Itulah tempat paling tenang. Tapi kalau kita duduk kat negara kaya, duduk kat negara-negara yang mewah, tak boleh pakai tudung, tak boleh semayang, tak boleh sembahyang kot, tak boleh hantar nak belajar agama, kena belajar akademik je semata-mata. Contoh. Ni sekadar contoh. Tenang tak? Tak tenang. Cuma Allah bagi tempat tu ada syarat dia. Allah bagi tempat, Puan Zakiah baca untuk kita tadi,
Allah janji nak bagi tempat tu pada siapa? Pada orang yang takut pada berdiri depan Allah dan takut dengan ancaman-ancaman Allah. Maknanya orang tak takut pada ayat Allah, tak takut pada ancaman Allah, jangan harap Allah nak bagi. Bukan sekadar jangan harap Allah nak bagi. Negeri ataupun tanah yang milik dia hari ini pun Allah Ta'ala boleh buat dirampas oleh orang kafir jadi milik orang kafir. Allah Ta'ala boleh buat. Sebab dia tak takut pada Allah, dia tak takut hari akhirat. Tanah, negara, tempat milik dia hari ini pun Allah boleh buat jadi milik orang kafir. Jadi orang Islam takut pada Allah, amal perintah Allah, jauhi larangan Allah, Allah Ta'ala akan bagi tempat tinggal yang baik untuk dia dan Allah Ta'ala akan luaskan kekuasaan dia. Bila orang Islam tinggalkan agama, tanah yang asal milik dia pun Allah boleh bagi pada orang kafir. Surah ni surah Makkiyah. Allah turunkan ayat ni pada Nabi SAW. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi isyarat pada Nabi yang Mekah hari ini milik orang kafir. Satu masa nanti, lepas mereka halau kamu, lepas mereka usir kamu, ya, kamu kena keluar baru kata Mekah. Tapi Mekah satu hari nanti akan jadi milik kamu balik. Allah mention ayat-ayat macam ni pada Nabi. Sebelum Nabi keluar hijrah lagi Allah dah mention ayat-ayat macam ni pada Nabi. Tolong baca dia, Dr. Noelina boleh? Dr. Noelina. Tanya Ustaz. Boleh tanya tak Ustaz? Boleh. Nak tanya, kenapa baginda Rasulullah SAW dia tak balik terus menetap di Mekah? Dia balikkan Mekah, buka Mekah semula, lepas tu balik menetap dan meninggal di Madinah. Ada sebab apa-apa ke? Kenapa Nabi SAW balik? Balik ke Mekah bila dia buka, dia menawan kota Mekah tu, tapi dia tak balik duduk di situ. Dia balik semula ke Madinah, meninggal di Madinah. Kenapa dia tak terus menetap? Ada tak sebab-sebab apa ke ataupun? Wallahualam. Saya tak jumpa lagi sebab yang ditulis dalam Quran ni, mungkin ada, saya tak pasti lagi. Cuma perbuatan Nabi, tindakan Nabi semua perintah Allah lah. Tu literal lah kan. Perbuatan Nabi, percakapan Nabi semua perintah Allah. Allah perintahkan Nabi lah. Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. So soalan dia, apa sebab Nabi SAW tak stay kat Mekah? Dia tak stay kat Mekah. Balik dia ke Madinah. Lepas tu dia balik ke Madinah semula. Wallahualam. Okay, wallahualam. Nanti saya dapat jawapan sesuai, saya share insyaAllah. Okay. Terima kasih Ustaz. Baik. Masa tahun peperangan Hunain, Nabi SAW bagi harta yang banyak pada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Maka ada sahabat-sahabat yang tak puas hati mengatakan Nabi Muhammad bagi pada saudara dan mara dia banyak. Maka Nabi kata, mana lagi untung? Mereka pulang dengan bawa harta ghanimah, kamu pulang bawa aku. Okey, mereka orang Mekah pulang bawa harta ghanimah, kambing banyak, bawa lembu, bawa unta banyak sebagai harta ghanimah kan. Tapi kamu pulang ke Madinah bawa aku, mana lagi untung? Awak Nabi pulang ke Madinah lagi untung, ataupun orang Mekah yang balik harta ghanimah yang banyak lagi untung? Itu kata-kata Nabi pada orang yang tak puas hatilah Nabi bagi harta ghanimah lebih pada orang-orang Mekah. Jadi kenapa Nabi tak stay ke Mekah dan kenapa Nabi balik semula ke Madinah? Wallahualam, saya belum jumpa lagi jawapan yang paling sesuai, paling tepat untuk masalah tersebut. Okey, sambung ayat baru. Kat mana kita tadi? Okey, Nabi SAW telah baca, Dr. Nahida boleh? Dr. Nahida telah baca surah Al-Anbiya. Boleh. Muka surat 331 ayat 105. Ayat 10 berapa Ustaz? 105. 105. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Loh Mahfuz bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Okey. Terima kasih Dr. Nahida. Allah telah tulis di dalam kitab Zabur setelah Allah tulis di Loh Mahfuz, bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Maknanya apa? Orang-orang yang soleh, walaupun hari ini mereka minoriti kat tempat ni, tapi mereka terus istiqamah amal soleh, lama-lama bumi ni akan jadi milik mereka. Tanah ni akan jadi milik mereka. Ini Allah mention pada Nabi. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Allah dah turunkan ayat ni. Surah ni surah Makkiyah, surah Al-Anbiya ni. Allah dah turunkan ayat ni. Nak beritahu, ya sekarang Mekah majoriti orang kafir, milik orang kafir. Satu masa nanti aku akan wariskan bumi Mekah ni kepada hamba-hambaku yang soleh. Siapa hamba-hambaku yang soleh?
Nabi dengan sahabat-sahabat, hamba buku yang soleh. Adapun orang Bani Israel, Allah mention secara direct pada mereka yang Allah Ta'ala akan mewariskan mereka tanah Palestin dan juga Mesir. Tengok page 385. 385. Tolong terjemahkan dia, Puan Salasiah boleh. 385. Ayat 4, ayat 5. Ni Allah janji pada Bani Israel, Allah akan mewariskan bumi tersebut pada mereka. Page 385, surah Al-Qasas, ayat 4, ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang melakukan kezaliman di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan daripada mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia, Fir'aun, termasuk orang yang membuat kerosakan. 5. Dan kami hendak memberi kurniaan kepada orang-orang yang ditindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Okey. Terima kasih Puan Salasiah. Kami hendak menggunakan nikmat kepada orang ditindas dan kami nak jadikan mereka pemimpin. Maksudnya bukan hamba abdi lagi. Dan kami jadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi Mesir lah. Kami jadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi Mesir. Baik. Berapa lama lepas Allah janji ni baru mereka dapat? Lama kan? Allah janji ni sebelum Nabi Musa lahir. Lepas Nabi Musa lahir, mereka masih ditindas. Nabi Musa lari, mereka masih ditindas. Nabi Musa balik jadi sebagai Nabi kepada Bani Israel dan kepada kaum Fir'aun, mereka masih lagi ditindas. Ya Allah janji Allah akan beri kemenangan pada Bani Israel. Berapa lama, bila? Tak ada orang boleh cakap dengan tepat, itu ilmu Allah. Sama lah juga, Allah janji nak bantu orang Islam, Allah janji nak beri kemenangan pada orang Islam, Allah janji nak hancurkan Yahudi. Benda apa Allah janji pasti akan berlaku. Bila, bagaimana, siapa, tu kita tak tahu, rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bezanya orang Fir'aun dengan orang Mekah ialah Fir'aun ketika mana Allah nak bagi tanah tu pada Bani Israel, Allah binasakan mereka semua. Allah buat Fir'aun dan tentera-tentera dia mati dalam banjir besar. Adapun orang Mekah, ketika mana Nabi SAW conquer kota Mekah, Nabi SAW tawan kota Mekah, orang Mekah diberi pilihan. Maksud diberi pilihan sama ada masuk Islam ataupun tak nak masuk Islam, boleh keluar daripada kota Mekah, ataupun kalau rasa nak lawan, boleh lawan balik. Maksudnya mereka bukan Allah matikan terus, Allah bagi mereka pilihan. Tu kita kata rahmat Allah untuk umat Nabi SAW. Okey, baik. Bagaimanapun keadaan kamu kat dunia ni, Allah kata kat akhirat nanti, kami pasti akan mendatangkan kamu bersama-sama. Kami pasti akan mendatangkan kamu ke akhirat nanti bersama-sama. Okey, baik. Muka surat terakhir. Page 293. Ustaz tanya je Ustaz, ayat 5 tu mewarisi bumi di situ maksudnya Mesir ataupun Palestin? Dua-dua. Oh, dua-dua sekali. Dua-dua. Mesir dan Ada Palestin. sesuatu yang menyebabkan orang Yahudi ni merasakan dia berhak ke atas bumi Palestin tu sebab Allah nak bagi kat dia? Ya, betul. Sebab tu dia rasa. Tapi, ada tapi. Allah bagi dengan sebab mereka bersabar. Apa maksud sabar? Allah bagi tanah Mesir dan Palestin pada orang Yahudi. Kenapa Allah bagi? Sebab mereka bersabar. Apa makna sabar? Sabar maksudnya mereka mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ikut perintah Nabi. Mereka layak dapat. Maksudnya mereka Muslim. Tengok muka surat 166. Ini jawapan. Bila orang Yahudi guna ayat Quran. Orang Yahudi guna ayat Quran dengan mengatakan, Allah wariskan pada kami. Allah mewariskan pada kami tanah Palestin, Mesir. Dia pun guna ayat Quran. Muka surat 166 ayat 137. Tolong baca dia Puan Salmiah. Muka surat 166 ayat 137. Naik bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi di bahagian timur dan bahagian baratnya yang telah kami berkati.
dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dilakukan Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Okey. Kami wariskan, kenapa Allah kata? Dengan sebab kesabaran mereka. Okey? Kami wariskan tanah bumi Mesir dan Palestin dengan sebab kesabaran mereka. Apa makna kesabaran mereka? Walaupun teruk keadaan mereka, walaupun teruk keadaan mereka diseksa, mereka masih amal agama dengan sempurna. Mereka layak dapat. Senang cerita, siapa Yahudi yang berhak dapat tanah Mesir? Yahudi yang Muslim. Bani Israel yang Muslim. Yahudi yang Muslim, Bani Israel yang Muslim layak dapat. Adapun Yahudi yang tidak Muslim, yang tidak bersabar, maksudnya tidak mentaati, mereka tak layak dapat. Mereka tak layak dapat. Jadi kalau orang Yahudi yang duduk kat Mesir, Palestin hari ini, mereka agama Islam, mereka bersabar mentaati perintah Allah, mereka layak tak duduk kat tanah tu? Mereka layak. Mereka layak. Okey? Tu syarat dia. Memang Allah bagi, tapi ada syarat lah. Mereka bersabar. Lepas Allah binasakan Fir'aun dan juga Bani Israel dan juga orang Kipti di Mesir, ada tak kaum lain datang? Kaum lain yang datang mengusir Bani Israel daripada Mesir dan Palestin semula. Ada tak? Ada. Lepas zaman Nabi Musa, walaupun Allah dah bagi Mesir dan Fir'aun kepada Bani Israel, datang raja-raja yang lain, kumpulan-kumpulan yang lain, antaranya Nebuchadnezzar, antaranya lagi, saya lupa lah, yang mengusir mereka pada Mesir. Maksudnya, mereka dihalau pada Mesir dan juga Palestin. Bukan dulu masa zaman Fir'aun je, tak. Okey, maknanya setiap kali mereka buat hal, mereka kena halau. Setiap kali mereka buat hal, mereka kena halau. Jadi mereka tak layak ke duduk kat Mesir? Mereka layak dengan syarat bima sabaru. Mereka bersabar dalam mentaati perintah Allah. Kalau tak bersabar, mereka tak layak. Jadi salah satu syarat sabar apa dia? Sabar dalam mentaati apa yang mereka kena amalkan. So, kalau mereka bukan Islam, mereka tak termasuk dalam ayat ini. Boleh? Kat mana kita tadi? Okey, ayat baru. Wa dan bi dengan al-haq, kebenaran. Jadi mereka kata tanah Palestin tu adalah tanah orang Yahudi. Kalau kita gostan belakang lagi, sebelum Yahudi duduk tanah tu, siapa duduk tanah tu? Tanah tu didiami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agama apa? Yahudi ke Nasrani ke? Nabi Ibrahim agama Islam. Jadi kalau mereka nak kira zaman negeri Mesir ataupun negeri Palestin, okey, negeri yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Yaqub, negeri yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ishaq, negeri yang Allah bagi pada Nabi Ibrahim. Jadi Yaqub, Ishaq, Ibrahim, mereka agama apa? Agama Islam. Mereka orang meluk agama Islam. Jadi kalau mereka nak claim tanah tu tanah mereka, kita kata tanah tu adalah tanah orang Islam. Nabi Ibrahim yang Islam, Nabi Ishaq yang Islam. Jadi mereka kata tanah tu tanah kami sebab Nabi Ibrahim meluk agama kami. Jadi tak selesailah masalah kalau berdebat dengan mereka. Kita kata Nabi Ibrahim orang Islam, dia kata tak, Nabi Ibrahim ikut agama dia, agama Yahudi. Maka sebab itulah sampai sekarang mereka claim tanah tu adalah tanah mereka. Okey, sama ayat baru, wa dan bi dengan al-haq, kebenaran. Wa dan bi dengan al-haq, kebenaran. Anzalnahu, kami turunkannya Quran. Wa dan bi dengan al-haq, kebenaran. Nazala, ia turun. Nazala, ia turun. Quran lah. Wa dan ma, tidaklah. Arsalnaka, kami utuskan engkau, wahai Muhammad. Arsalnaka, kami utuskan engkau, wahai Muhammad. Illa, melainkan. Mubashiran, pemberi berita gembira. Mubashiran, pemberi berita gembira. Wa dan naziran, pemberi ancaman. Naziran, pemberi ancaman. Okay, terjemahkan dia, Puan Izawani, ayat 105 tu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi dengan kebenaran kami turunkannya, dan dengan kebenaran ia turun, dan tidaklah kami utuskan kau, wahai Muhammad, melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi ancaman. Okay, terima kasih Puan Izzah ni. Kat skrin lah. Kat ayat kita sekarang ada dua al-haq. Pertama, wabil haq anzalnahu. Kedua, wabil haqqi nazal. Apa makna hak yang pertama, apa makna al-haq yang kedua? Al-haq yang pertama maksudnya, Al-Quran itu memang benar-benar diturunkan daripada Allah kepada malaikat, Jibril lah, dan kepada Nabi SAW. Okey, Ar-Rasulah pada Nabi SAW. Manakala al-haq yang kedua adalah isi-isi Quran. Isi kandungan Quran. Kata 14 surah tu, isi dia semua benar. Itu maksud dia. Okey. Allah kata dengan al-haq kami turunkannya. Apa maksud dia? Ya, Quran itu benar-benar daripada Allah, benar-benar disampaikan kepada malaikat Jibril, dan Jibril benar-benar menyampaikannya pada Nabi. Bukan Nabi reka sendiri, bukan jin ajar Nabi, bukan Nabi belajar dengan guru Yahudi atau guru Nasrani, bukan. Sebab orang kafir, dia tuduh Nabi belajar dengan guru Yahudi, belajar dengan guru Nasrani. Orang kafir tuduh Nabi belajar dengan syaitan. Jadi orang kafir, cara mereka nak reject Quran, mereka kata apa dia? Syaitan yang turunkan Quran pada dia. Mana boleh? Itu batil. Syaitan batil. Allah kata Quran tu kami turunkan dengan kebenaran, maksudnya kami yang benar-benar kami yang bagi Quran tu pada malaikat, suruh malaikat tu sampaikan pada Nabi SAW. Tolong baca dia, Tuan Haji Izali, boleh Tuan Haji Izali? Muka surat 376 ayat 210 sampai 212. Boleh Ustaz. Ada dua nama Tuan Haji Izali, masuk dua kali. Satu tak PC tadi sebab dia log off, sorry. Tak apa. Ni dia nampak macam okey. Boleh. Okay. 210 Ustaz? Ya, 210, 211, 212. Boleh, bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh syaitan-syaitan, dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Okey, terima kasih Tuan Haji Izali. Orang kafir tuduh Nabi belajar Quran dengan syaitan. Allah kata apa? Mereka tak mampu nak dengar Quran, mereka tak suka dengan Quran, tiba-tiba kamu tuduh syaitan ajar Nabi Quran. Mana boleh? Mereka nak dengar pun tak mampu Quran tu, tiba-tiba mereka nak sampaikan kepada Nabi. Pelik sungguh lah. Maka Allah kata, tak, Quran tu benar daripada Allah kepada malaikat, kepada Rasul. Itu al-haq yang pertama. Adapun al-haq yang kedua, apa maksud al-haq yang kedua? Isi Quran tu. Isi Quran tu benar ke tak benar? Jawapan dia, 100% isi Al-Quran adalah benar. Sebab orang kafir tuduh Quran, orang kafir mereka tuduh Nabi dapat Quran daripada syaitan. Salah, itu tak benar. Nabi dapat Quran daripada Allah, daripada Jibril. Itu yang benar. Yang kedua, mereka tuduh Quran tu adalah gabungan-gabungan mimpi. Mimpi ni campur-campur jadi Quran. Pun tak benar. Quran tu 100% isinya adalah kebenaran. Tak ada langsung Nabi masukkan 1-2 ayat mengenai mimpi dia. Nabi tambah 1-2 ayat, tak ada langsung. Sebab orang kafir tuduh Quran tu adalah gabungan-gabungan mimpi. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Aziz, boleh? Tuan Haji Aziz dah hari, tolong terjemahkan. Surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke 322 ayat yang kelima. 322 ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cubalah dia datangkan kepada kita sesuatu tanda atau bukti seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu. Okey, terima kasih. Terjemah Indonesia ke, Tuan Haji Aziz? Ya, Indonesia. Pelik tu. Mereka yasar. Okey. Baik. Tak apa.
Allah kata orang kafir tuduh ayat-ayat yang Nabi Muhammad baca itu adalah gabungan-gabungan mimpi. Mana boleh? Mana boleh? Okey. Apa yang Nabi Muhammad baca 100% daripada Allah. Nabi tak reka langsung, malaikat pun tak campur, siapa-siapa tak campur. 100% daripada Allah Ta'ala. Jadi Quran ni betul dari sudut dua perkara. Sanad yang sampai pada Nabi betul 100%. Apa maksud sanad? Allah pada malaikat pada Rasul. Tak ada tambah-tambah siapa tengah-tengah. Yang pertama. Hampir buka semua lampu depan. Semua sahabat-sahabat tolong mute-kan boleh? Semua sahabat tolong mute-kan? Pintu. Minta sahabat tolong mute-kan boleh? Okey, baik. Pertama, dari sudut siapa yang sampaikan, betul daripada Allah, betul pada malaikat, betul pada Rasul. Nabi tak belajar daripada syaitan, tak belajar daripada guru Yahudi, guru Nasrani, tak. Yang kedua, apa disampaikan? Jadi sedang cerita, Al-Haq ni siapa? Kebenaran dari sudut siapa? Yang bawah ni Al-Haq, kebenaran dari sudut apa? Apa maksud dia? Siapa yang menyampaikan? Benar daripada Allah, benar daripada Rasul, benar daripada malaikat Jibril. Apa isi dalam Quran tu? Semua betul daripada Allah, semuanya bukan ada penipuan langsung. Itu maksud kat sini. Dalam ilmu hadis, kita akan belajar dua perkara. Satu dipanggil riwayatan. Satu lagi dipanggil dirayatan. Okey. Apa ni ilmu hadis Apa makna riwayatan? Hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Kita tak bincang pun isi hadis tu. Dalam riwayat, ilmu riwayat al-hadis, kita tak bincang pun isi hadis tu. Kita bincang salsilah hadis. Sanad, rantaian hadis. Dia dengar pada dia dengar pada guru dia, guru dengar pada guru dia, guru dia dengar pada guru dia. So, itu panggil ilmu riwayatan. Ni Nabi. Contohlah, ni Nabi sampaikan pada sahabat. Okay. Sahabat pula sampaikan pada tabi'in. Tabi'in sampaikan kepada orang tu, pada siapa orang ni. Jadi ilmu tu dipanggil riwayatan. Hasil daripada ilmu riwayatan ni keluarlah natijah dia, hadis ni sahih. Hadis ni hasan. Hadis ni dhaif. Hadis ni maudhu'. Hadis ni mauquf. Hadis ni marfu'. Itu ilmu riwayatan. Isi dalam dia tak bincang langsung. Isi dalam dia kita tak bincang langsung. Dia dipanggil ilmu riwayatan. Yang ustaz-ustaz ada mengajar kat surau malam-malam lepas maghrib sampai isyak tu dipanggil dirayatan. Dirayatan tu apa dia? Isi hadis. Hadis suruh buat baik pada mak ayah, bincang pasal buat baik pada mak ayah. Hadis cerita pasal dosa-dosa akhir zaman, bincang pasal dosa-dosa akhir zaman. Itu dipanggil dirayatan. Jadi dalam ilmu hadis, satu riwayatan, siapa yang tolong sampaikan. Walaupun isi hadis tu betul baik. Tapi perawi dia nampak dia tiga orang pelik tak ada pernah dengar nama pun. Perawi majhul. Maka hadis tu jadi tak sahih. Walaupun isinya baik. Hadis tu berbunyi, contoh hadis tu saya reka, saya kata apa? Siapa mau belanja orang makan, dia akan masuk syurga yang tinggi tempatnya. Baik ke tak baik makna tu? Makna baik. Tapi tak ada pun dalam hadis dia bercakap macam tu. Walaupun makna baik, tapi dari sudut sanad fail, maka hadis tu adalah mardud, ditolak. Okey, ditolak. Itu dipanggil riwayatan. Riwayatan isi hadis. Bila kita kata hadis riwayat Imam Tirmizi, kita terus bincang apa yang disampaikan dalam hadis. Kita tak bincang pun hadis riwayat Imam Tirmizi tu jadi sahih ke, jadi hasan ke, jadi kita tak bincang. Boleh? Jadi dalam bab ilmu hadis boleh bincang, boleh bincang. Boleh tak ilmu Quran? Soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak ilmu Quran kita bincang dari sudut riwayatan dan juga dirayatan? Boleh ke tak boleh? Soalan. Al-Quran, ayat Quran kita bincang malam ni. Boleh tak kita bincang daripada sudut riwayatan dan dirayatan? Boleh ke tak boleh? Kalau riwayatan tu boleh. Riwayatan tu bolehlah kita nak bincang isi Al-Quran. Yang awal riwayatan tu tak boleh lah. Okey, betul. Riwayatan tak boleh. Kenapa kita nak bincang riwayatan? Hasil daripada riwayat, terima kasih Puan Zakia. Hasil daripada riwayatan, kalau ilmu hadis, keluarnya dua hukum. Satu, hadis tu makbul. Apa dia makbul? Diterima. Dia sahih ke, dia hasan ke, dia dhaif ke, dia masih lagi makbul. Satu lagi mardud, ditolak, palsu. Hadis.
Dalam Quran boleh tak kita bincang ayat ni makbul, ayat ni makbul, ayat ni mardud? Mana boleh? Haram hukum dia. Kerana apa? Quran 100% makbul. Jadi kita tak bincang bab riwayatan dalam bab Al-Quran. Sebab tu orang tanya, ustaz ngaji ada sanad tak? Tak ada. Tak ada. Walhal apa yang guru saya ajar sama macam guru-guru dia ajar sampai pada Nabi dengan sahabat. Tak perlu sanad, tak apa dalam riwayatan. Tapi kalau saya sampai ke hadis, orang tanya, ustaz mana sanad hadis tu? Dia rahsia tak nak beritahu. Mana boleh? Orang nak tahu sanad hadis tu sebab nak tahu hadis tu betul tak betul daripada Nabi ke orang reka. Orang boleh tanyalah kalau kita baca hadis, orang tanya mana sanad dia. Tapi baca Quran orang tanya sanad. Sanad buat apa lagi? Memang 100% betul daripada Allah, kepada malaikat, kepada Nabi SAW. Adapun isi Quran, isi hadis, baik. Walaupun saya kata ilmu hadis, kita terangkan diriwayatan, penerangan isi dalam dia, dan berlaku juga dalam ilmu hadis, kadang-kadang dia punya jalan susu galuh dia betul, tapi isi dia macam tak betul. Boleh berlaku. Boleh jadi silap perawi. Jadi isi dalaman dia boleh jadi tak betul. Adapun Al-Quran, bila bincang dalam bab diriwayatan, kita tak bincang langsung isi dalam betul tak betul. Sebab kita sebagai orang Islam meyakini Al-Quran 100% isinya adalah betul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah turunkan ayat ni? Sebab 291 Allah cerita tentang orang kafir yang tak terima Nabi sebagai Nabi. 292 Allah cerita tentang orang kafir yang tak terima hari kebangkitan. Sekarang page 293 Allah cerita tentang orang kafir yang tak percaya Quran. Maka Allah kata tak percaya Quran. Kenapanya? Kami yang turunkan Quran dan isi dalam dia semua betul. Kita ulang kaji balik last. Tengok 291. Tadi sahabat kita dah baca dah. Muka surat 291 ayat 90. Tolong ulang kaji balik. Tolong baca dia Puan Izzah Wani ayat 90. 291 ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi bagi kami. Okey. Puan Izzah Wani sebelah dia pula. 292 ayat 98. Balasan mereka yang sedemikian adalah kerana mereka mengingkari ayat-ayat kami dan mereka berkata, adakah sesudah kami menjadi tulang belulang dan benda rebut, kami benar-benar akan dibangkitkan semula dalam kejadian yang baru? Okey, terima kasih Puan Izzah Wani. Jadi ayat tu, mereka tak percaya apa? Hari kebangkitan. Muka surat 291, Allah kata masalah mereka tak percaya Nabi tu Nabi. 292 ayat 98, masalah mereka tak percaya adanya hari kebangkitan. Ayat kita sekarang, mereka tak percaya Quran tu daripada Allah dan mereka juga tidak mempercayai isi-isi Al-Quran. Maka Allah kata, kami turunkan Quran dengan kebenaran dan dengan kebenaran kami turunkan. Maknanya Quran tu penyampai-penyampainya adalah orang yang benar lagi diyakini kebenarannya dan isinya pun Al-Quran itu keseluruhannya benar isinya, tidak ada satu pun kepalsuan, tidak ada satu pun penipuan di dalamnya. Okey, kita berhenti sini dulu. Minggu depan ayat 106 kita akan masuk. Ayat ini merupakan jawapan kepada hadis-hadis yang Nabi SAW kata, tengok kat skrin, kata kepada Al-Quran dalam masa sebulan sekali. Aku menyatakan sesungguhnya aku mampu untuk buat lebih daripada itu. Ni Abdullah bin Amr. Aku kata kat Nabi, aku boleh buat lebih daripada itu. Sebulan 2 kali, 3 kali, boleh. Maka Rasulullah bersabda, khatamkanlah Quran dalam 7 hari dengan kurang daripada itu. Jadi kalau kita baca 10 juz hari, 3 hari khatam, macam mana? Tak beramal dengan hadis ni ke? Ini satu. Yang kedua, pakai yang ni dah share tadi. Hadis yang kedua, ini kita akan bincang minggu depan sikit insyaAllah. Okey, ini hadis dia. Daripada Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, la yafqahu man qara'a al-Quran fi aqalla min salasin. Orang yang baca Al-Quran, mengkhatamkan Quran daripada 3 hari, tidak akan dapat memahami bacaan Al-Quran. Jadi ada orang, Imam Syafi'i bulan Ramadan khatam 61 kali. Macam mana tu? Ada pelajar-pelajar tahfiz yang mereka akan usaha untuk dapat baca Quran khatam dalam masa 1 hari. Macam mana tu? Tak beramal dengan hadis tu, pelajar-pelajar tahfiz. Dia hafal kan. Lepas 3 tahun kita tak tahu lagi, hafal dia tahun lepas, 2 tahun lepas ingat kita ingat. Jadi dia ada satu program namanya syahadah. Syahadah tu dia kena baca dalam masa 1 hari. Daripada sebelum subuh sampai 12 malam. Tak tengok.
untuk pastikan hafalan lama dia semua ingat. Jadi macam mana sekolah-sekolah tahfiz buat program macam tu? Tak beramal dengan hadis tadi ke macam mana? Okey, kita berhenti sini dulu. Bincangan kita sampai minggu depan insya-Allah. Jadi ayat yang kita akan masuk minggu depan menjawab tentang hadis-hadis yang saya share kat skrin tadi. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.